Pernahkah anda menerima permintaan maaf yang terasa kosong, seperti hanya kata-kata? Bayangkan seseorang berkata, maaf, tetapi kemudian melakukan perkara yang sama menyakitkan lagi beberapa saat kemudian. Kisah ini adalah tentang Maya dan Leo, serta pasu yang pecah yang mengajar mereka pelajaran besar tentang permintaan maaf yang tulus. Maya, seorang gadis bermata cerah dengan semangat kreatif, suka membuat tembikar. Ciptaan terbarunya adalah pasu kecil yang cantik, dilukis dengan bunga-bunga cerah yang diletakkannya dengan berhati-hati di dinding tamannya. Dia menghargainya kerana dia telah mengusahakannya selama beberapa hari, menuangkan semua kasih sayangnya ke dalam bentuknya yang halus. Pada suatu petang yang cerah, rakannya Leo datang untuk bermain, penuh dengan tenaga dan gelak ketawa riang. Mereka bermain permainan tangkap bola yang menyeronokkan dengan bola lembut mengelak di antara petak-petak kebun sayur Maya. Tiba-tiba, Leo membaling bola terlalu kuat dan ia tersasar dari laluannya mengenai pasu kesayangan Maya. Tembikar itu pecah berkecai di atas tanah dan Maya tersentak, hatinya tenggelam dalam kesedihan. Leo segera bergegas, "Oh tidak, Maya, saya minta maaf sangat. Saya tidak sengaja," serunya, kelihatan benar-benar kesal. Maya melihat serpihan yang pecah, kemudian kepada Leo yang dengan cepat mengambil bola dan mula melantunkannya semula, hampir mengenai tempat mandi burung terakota kecil. Dia merasakan ada gumpalan di perutnya, maaf yang cepat darinya tidak terasa betul. Kemudian, semasa berkongsi lassi mangga vegetarian yang lazat dan pakora bayam buatan sendiri dengan Nenek Lily yang bijak, Maya menceritakan insiden itu. Dia menjelaskan bagaimana Leo meminta maaf, tetapi kemudian seolah-olah melupakan kecuaiannya dengan begitu cepat. Nenek Lily mendengar dengan senyuman lembut, menepuk tangan Maya. Permintaan maaf tanpa perubahan adalah seperti janji yang ditulis di pasir, mudah dihanyutkan, sayangku, jelasnya perlahan. Penyesalan sebenar bukan hanya mengucapkan kata-kata, ia bermakna memahami kesakitan yang anda sebabkan dan menunjukkan bahawa anda tidak akan mengulanginya. Maya mengangguk, menyedari bahawa dia merasa dimanipulasi, bukan benar-benar didengari, oleh kemaafan cepat Leo. Keesokan harinya, Leo kembali, tidak sabar untuk meminta maaf dengan betul. "Maya, saya benar-benar minta maaf tentang pasu awak," katanya, kelihatan ikhlas kali ini. Namun, semasa mereka berjalan melewati tamannya, dia secara tidak sengaja menendang kerikil yang hampir menjatuhkan pasu kecil tanaman selasih. Maya mengeluh, permintaan maafnya masih hanya kata-kata jika tindakannya tidak berubah. Nenek Lily melihat ini dan memutuskan untuk berbicara dengan Leo dengan lembut. "Leo," dia memulakan, "apabila kita meminta maaf, ia bukan hanya tentang kata-kata. Ia adalah tentang menunjukkan dengan tindakan kita bahawa kita memahami masalah dan berjanji untuk lebih berhati-hati lain kali." Dia menjelaskan bahawa permintaan maaf yang tulus datang dengan komitmen untuk berkelakuan berbeza, untuk memastikan perkara yang menyakitkan tidak berlaku lagi. Mata Leo terbeliak apabila dia akhirnya faham. Dia tidak benar-benar memahami kedalaman tindakannya atau makna komitmen sebenar sebelum ini. "Saya faham sekarang, Nenek Lily," katanya, suaranya tenang dan penuh perhatian. "Saya benar-benar menyakiti Maya dan hanya berkata maaf tidak cukup, saya perlu menunjukkan kepadanya bahawa saya telah belajar." Dia memandang Maya, pemahaman yang tulus bersinar di matanya. Petang itu, Leo bukan sahaja berkata maaf, dia bertindak. Dia dengan berhati-hati membantu Maya mengumpulkan semua serpihan pasunya, menawarkan untuk membantunya mencari gam yang kuat untuk menyatukannya semula. Dia juga membawakannya tumbuhan marigold pasu kecil yang cantik dari tamannya sendiri sebagai tanda perdamaian. Dia berjanji akan sentiasa lebih berhati-hati apabila bermain di tamannya, terutamanya berhampiran ciptaan berharganya. Maya melihat perubahan sebenar dalam tingkah laku Leo dan hatinya menjadi hangat. Persahabatan mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya, dibina di atas dasar pemahaman dan rasa hormat yang tulus. Dia tahu bahawa permintaan maaf yang tulus adalah kuat kerana ia datang dengan janji untuk berbuat lebih baik, bukan hanya kata-kata kosong. Pengalaman ini mengajar mereka berdua bahawa permintaan maaf yang tulus bermakna komitmen. Ingat, permintaan maaf adalah jambatan, bukan hanya perkataan. Ia menunjukkan bahawa anda cukup peduli untuk berubah, untuk belajar dari kesilapan anda, dan untuk benar-benar membetulkan keadaan. Apabila anda meminta maaf, biarkan tindakan anda berbicara lebih kuat daripada kata-kata anda, menjanjikan jalan yang lebih baik ke hadapan. Jika kisah ini menyentuh hati anda, pastikan untuk melanggan Malay Repo untuk lebih banyak kandungan inspirasi. Jangan lupa untuk like video ini dan kongsi pendapat anda di ruangan komen di bawah.